TV KPM. Didik TV KPM. Salam sejahtera dan selamat petang. Anda sedang menonton Mahir di Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Simmons, selaku host anda. Sebelum kita mula, saya nak ingatkan kepada anda semua, ini benda penting ni. Anda kena sentiasa mengikut SOP yang ditetapkan bagi menangani penularan COVID-19 seperti memakai pelitup muka. Pastikan anda pakai dengan betul, meliputi daripada atas hidung sehingga ke bawah dagu. Dan pastikan anda sentiasa ataupun kerap cuci tangan dengan air dan sabun, bukan air saja ya. Dan pakailah hand sanitizer ataupun gel pembasmi kuman untuk menjaga kebersihan. Yang penting tu dekat tangan jugalah. Dan apabila anda berada di tempat awam, pastikan jarak di antara satu sama lain tidak kurang daripada 1 meter. Baiklah, untuk hari ini seperti yang anda nampak di atas meja, memang anda tahu ini adalah kegemaran saya. Memang ada banyak makanan. Apakah topik yang akan kita pelajari pada hari ini? Nanti kita akan tahu. Tetapi sebelum itu, apa kata kita tengok video profil cikgu. Itulah dia profil cikgu pada hari ini. Jom kita persilakan Cikgu Alfian. Hai Cikgu, selamat petang. Hai, selamat petang. Selamat petang kan? Petang lah. Okey, Cikgu sihat Cikgu? Sihat, alhamdulillah. Okay. Terlebih sihat bila nampak makanan depan mata. Memang sedap dah lapar ni Cikgu. Tapi sebelum kita mulakan, apa kata Cikgu pun amalkan SOP. Tadi saya dah guna hand sanitizer ataupun gel pemasukan. Cikgu pun silakan Cikgu. Pada masa ini kita kena betul-betul jagalah kan, sebab kes makin naik. Meningkat. Kita kena cuba untuk memastikan kita dapat menurunkan kes dan kalau bolehlah kita hapuskan wabak COVID-19. Saya rindu anak murid depan dalam kelas saya. Kan saya pun tahu perasaan tu Cikgu. Dan seperti yang anda nampak ya di rumah tu, jarak di antara saya dengan Cikgu saya rasa dah 3 meter kan Cikgu. Betul. Jarak ya sangat sesuai dan juga selamat. Okey, baiklah Cikgu, sebelum kita mulakan mungkin Cikgu kenalkan diri Cikgu lagi sekali kepada penonton kita di rumah. Okey, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Cikgu Alfian bin Mansur. Cikgu merupakan guru cemerlang Kementerian Pendidikan Malaysia, berkhidmat di SK Orang Asli Sayun Pinang, Kulai, Johor. Cikgu daripada Johor datang sini Dari Cikgu? Johor. Terpaksa merentas beberapa buah negeri untuk sampai. Untuk anak-anak didik dan penonton semua. Terima kasih banyak-banyak Cikgu. Okey, baiklah Cikgu, apa sebenarnya yang kita akan belajar hari ini Cikgu? Saya nampak memang ada banyak makanan. Kat sana ada buah-buahan, ada sayur-sayuran, tapi kat sini nampak macam lebih menarik lah Cikgu. Ada air gas dekat sini, ada banyak benda. Banyak sangat. Kalau kita tengok di atas meja ni, semua adalah berkaitan dengan makanan. Okey, yang mana satu favorite, Sean? Saya Cikgu. Saya sebenarnya suka semua Cikgu. Suka semua kan bila nampak depan mata ni. Tapi kalau Sean tanya saya, makanan kegemaran saya ada banyak sebenarnya. Yang first, asam pedas ikan kembung mak saya. Yang kedua, laksa pining mak mertua saya. Yang ketiga, mi kari isteri saya. Yang keempat, ikan patin steam tempoyak makcik kantin sekolah saya. Memang banyak. Itu baru dah ada senarai. Kalau ada saya keluarkan semua senarai. Tapi kita pun tak tahu makanan tu berkhasiat ke tak sebenarnya. Okey, tapi jangan risau. Hari ini kita akan belajar tentang makanan berkhasiat ataupun tidak berkhasiat. Tapi sebelum tu, Sean, saya nak bawa Sean jalan-jalan. Boleh? Nak bawa semua penonton jalan-jalan nak tengok apa situasi yang berlaku di negara luar. Jom kita tengok. Jom kita tengok. Okey, ini tajuk kita. Yang pertama sekali kita tengok. Jom kita bawa naik kereta, naik jet. Jom. Okey. Kenapa ni? Tak tahulah Cikgu, kenapa dia macam sangat kurus. Sangat kurus, matanya besar, tinggal badan, tinggal tengkorak dengan tulang je kan? Ya Cikgu. Okey, untuk pengetahuan murid-murid yang ada di rumah, ini antara gambaran sebenar. Cuma kita dah tukarkan ilustrasinya, tapi ini adalah gambaran sebenar kanak-kanak di negara yang mundur. Okey, kanak-kanak ni kekurangan nutrisi makanan. Mereka tak ada zat, tak ada vitamin, tak ada protein yang cukup macam kita. Okey, saya tunjukkan lagi. Ini pun sama. Okay. Boleh nampak dia punya tulang, Cikgu. Nampak tulang kan? Yang bergaris-garis ni tulang dia. Okey, nampak dia tak cukup
protein, tak ada nutrisi yang seimbang. Okey, jom tengok lagi. Oh, ni terbalik pula. comelnya. Ah, Syam rasa ni apa ni? saya Ni kanak-kanak yang sangat comel. Ya, cikgu. Dia Saya nampak rasa sedang gembira macam, makan kan? Nampak macam saya lah, cikgu. Macam Bila saya. saya makan. Ya. Saya masa kecil Ya. kekurangan nutrisi sampai saya kena rujuk dengan doktor. Alamak. Ya. Ya ke? Okey, tapi ini adalah contoh murid ataupun kanak-kanak yang terlebih nutrisi. Terlebih Atau nutrisi kita pun panggil ada. sebagai Ah. obesiti. Obesiti. Okey. Okey. Ni pun sama. Oh. Sean, kalau Sean diberi pilihan, Sean nak tak jadi seperti ini? Kalau tak nak lah, cikgu, saya Tak rasa. nak kan? Sebab selalu akan jadi mangsa ejekan. Ya. Kan, dan kita nak bergerak pun susah. Betul, cikgu. Tapi obesiti ni bukan satu masalah Ya. untuk kita hukum kepada orang lain. Betul, okey? cikgu. Ya, Sebabnya ya. faktor obesiti ni ditentukan oleh beberapa faktor. Okey, antaranya genetik, Ya. okey, faktor pemakanan dan juga aktiviti sukan. Ya. Okey. Jadi sebagai orang yang bertanggungjawab dan sayang kepada diri kita, Ya. kita kena jaga pemakanan. Betul, Sebab tu kita kena bezakan makanan berkhasiat dan yang tidak berkhasiat. Oh, okey. Okey? Ya, cikgu. Okey, di hadapan kita ni Ya. ada beberapa contoh makanan yang berkhasiat dan tak berkhasiat. Okay, Sean boleh tunjukkan saya contoh makanan yang berkhasiat. Yang berkhasiat, cikgu. Di hadapan saya ni, cikgu. Saya akan pilih. Sampai ke sini pun boleh. Sampai ke sini boleh. Saya rasa dalam bakul ni memang nampak dah sangat cantik dia punya warna dan saya rasa sangat berkhasiat, cikgu. Sangat berkhasiat. Ya. Dia ada sayur, Ya. ada buah-buahan. Ya. Okey macam ni. Depan saya ada tomato cherry, Ya. lobak, timun, kacang panjang, ada buah pisang, buah mangga, buah naga dan sayur salad. Okey. Kalau makanan tidak berkhasiat pula, Ya. contohnya apa? Macam ni, cikgu, di hadapan saya ni. Macam gula-gula, cikgu. Betul. Gula-gula, coklat pun ada yang makanan yang tak berkhasiat. Dekat sini kuih muih, cikgu. Dekat sini nampak ni. Saya rasa ni Gula. ni bagaikan Coklat. buah tembikai tetapi di dalamnya coklat. Dalamnya coklat. Betul. Ya, cikgu. Kalau roti tu agak-agak makanan berkhasiat ke tak berkhasiat? Cikgu, saya rasa dia bergantung kepada kandungan dia, cikgu. Betul. Dan juga saya rasa kadang-kadang pun kalau kita makan makanan yang terlalu banyak pun boleh menjadikan tidak berkhasiat pula. Betul. Ya, saya rasa yang tu nanti kita akan pergi kuncinya ialah ya. jom kita tengok apa kata kunci untuk menentukan sesuatu itu. Pertama sekali kita kena bersyukur dengan apa yang ada Ya. dan bersederhana dalam apa juga pengambilan makanan. Betul, Okey. ya. Alright. Kalau kita lihat kan makanan yang tidak berkhasiat ni, sebenarnya kita dapat tentukan berdasarkan dia terlalu manis, Ya. kandungan gula terlalu banyak. Ya. Okey, kalau kanak-kanak sukalah kan. Okey, lepas tu Tak kira kanak-kanak aja, cikgu. Saya pun suka. suka kan sebab kita rasa macam seronoknya Ya. makan dia manis, gula, coklat. Ya. Okey, lepas tu kandungan lemak atau minyak terlalu tinggi ataupun terlalu banyak. Ya. Okey. Okey. So macam ni dekat sini pun kalau macam minuman ni kira minuman bergas ataupun minuman Berkarbonat, soda betul. kan bikarbonat, cikgu. Saya rasa pun tak dikira sebagai makanan berkhasiat kan, cikgu? Ya, sebab sebab kandungan gula terlalu tinggi. Berbeza dengan jus Ya. yang kita peras sendiri. Ya. Sebab itu ada daripada daripada sumber yang berkhasiat lah, cikgu. Betul. Okeylah. Kepada mereka yang menonton di rumah, sebelum kita pergi dengan lebih mendalam lagi, apa kata kita berehat seketika dan kembali semula ke Mahir di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali semula ke Mahir di Didik TV KPM bersama dengan saya Sean Steven dan juga Cikgu Alfian. Ya, Cikgu. Okey, seperti tadi sebelum kita berehat tadi, segmen yang pertama kita adalah berkenaan dengan berkomunikasi dalam bahasa Melayu.
Sekarang kita akan beralih pula kepada pengukuran ataupun ataupun fokus kepada matematik ya cikgu. Okey, silakan cikgu. Okey, sebenarnya ini adalah untuk mengenali satu jenis ukuran iaitu ukuran bukan piawai. Okey, Syam tahu tak apa tu ukuran bukan piawai? Ini untuk budak-budak prasekolah kita. Bukan piawai cikgu, sebenarnya saya pun tak pastilah cikgu. Tak pasti, okey, tak apa, jangan risau. Sama dengan anak-anak murid cikgu yang kat rumah tu. Kalau tak tahu, jangan risau. Hari ini cikgu akan bagi tahu apakah itu ukuran bukan piawai. Okey. So kalau kita nak buat pengukuran, selalunya kita akan gunakan apa? Biasanya kalau saya nak ukur apa-apa, saya akan guna pembaris, cikgu. Betul. Okey, ini adalah contoh pembaris kan. Panjangnya. Pembaris panjang. Okey. Pembaris ni dia ada ukuran piawai, ukuran yang tetap ataupun ukuran standard. Iaitu daripada milimeter, sentimeter, inci, dan kalau yang ukuran yang lebih besar tu kita panggil meter, dan kalau untuk ukuran jauh kita ada kilometer dan sebagainya. Okey, itu ialah ukuran piawai. Okey. Ukuran tidak piawai ataupun ukuran bukan piawai, kita ada dua kaedah untuk melaksanakan ataupun nak membuat pengukuran. Yang pertama kita gunakan objek. Okey, objek macam ni, klip kertas, okey, ataupun batang aiskrim kecil, ataupun yang lebih kecil pencungkil gigi. Okey. Ataupun apa sahaja objek yang kita boleh gunakan di persekitaran kita. Okey, yang kedua kita gunakan anggota badan. Anggota badan boleh juga kita. Contohnya jari kita boleh gunakan untuk ukuran jengkal. Okey, lagi apa lagi yang Sean tahu selain daripada jengkal? Mungkin selain daripada jengkal, mungkin saya boleh gunakan jari saya, Ego. Satu jari. Satu jari. Biasanya bila saya nak masak nasi kan, Ego, mak saya selalu gunakan jari untuk mengukur sukatan ataupun air lah. Itulah cara saya. Itu antara ukuran bukan piawai. Bukan piawai. Okay, selain daripada itu kita ada ukuran hasta. Sini. Hasta. Daripada hujung jari sampai ke hujung siku. Lepas tu kita ada, bila buka depa ni, namanya satu depa. Satu depa. Okey. Betul. Itu antara ukuran unit bukan piawai. Cikgu, kalau saya gunakan diri saya, maknanya satu orang pun boleh, Cikgu? Boleh. Okey, tapi kita kena ada perbandingan untuk ukur berapa banyak kan. Okey, contoh saya tunjukkan. Okey, cikgu. Kita nak ukur apa ya? Okey, kita ambil yang ni lah. Panjang ni. Ini apa namanya ni? Ini kacang yang kacang panjang. Kacang yang sangat panjang. Syam kena tolong saya pegang. Okey, saya pegang ni, Cikgu. Okey. Sambil-sambil tu cikgu akan terangkan cara kita nak buat pengukuran unit bukan piawai. Yang pertama sekali kita kena gunakan bahan ataupun objek yang sama saiznya. Okey, kalau macam klip kertas ni, ukurannya ataupun saiznya sama kan? Okey. So kita kira dah berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saya letak Ego. Okey, jap ni yang. Ini dah ni. 9, 10. Dah lebih dah Ego. Okey, berapa? Okey, saya kira balik Ego. Ini kena bersentuhan sikit kan? Dia kena rapat. Rapat dia. Okey. Hampirlah. Okey. So kat sini lebih sikit. Okey, kita betulkan. Okey. Cikgu, nanti saya alihkan beberapa benda Ego supaya mereka di rumah dapat lihat. Supaya murid nampak dengan lebih jelas kan? Okey. Tegakkan kacang kita. Okey. Sekarang ni, satu biji kacang bersamaan dengan berapa klip kertas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cikgu bagi 10 markah. Kalau letak sebelah dapat 11 markah Ego. Adalah ekstra. Okey, ini antara cara kita nak buat pengukuran unit bukan piawai. Okey. Hari ni cikgu nak ajar buat ukuran panjang dan tinggi. Apa beza panjang dan tinggi? Ini bukan ayat pikat lain tau. Okey. Tapi saya nak tanya, apa beza ukuran panjang dan juga ukuran tinggi? Okey, kalau panjang tu mungkin adalah benda yang tengah baring Cikgu, ataupun yang dari segi mungkin daripada titik pertama hingga titik kedua macam nilai Cikgu. Kalau tinggi tu daripada tanah ke lantai. Tanah ke lantai, tengah ke langit. Tanah ke langit. Konsep dia betul. Betul. So saya boleh bagi 8 markah. 8 markah. Lagi 2 markah tu. Lagi 2 markah kita top up dengan untuk menentukan panjang, objeknya perlu dalam keadaan mendatar. Contohnya itulah bukan baring mendatar. Betul. Poin bermula daripada titik 1 ke titik yang kedua. Okey. Itu cara untuk mengukur objek
panjang. Ha. Kalau objek tinggi, dia bermula daripada bawah ke atas ataupun atas ke bawah. Contohnya, Ya. okey, saya bagi contoh yang inilah. Ha. Kita nak ukur tinggi kotak ini. Ya. Okey, macam mana cara dia? Okey, maknanya Saya macam nak, cikgu sebut tadi daripada atas ke bawah ataupun bawah ke atas. Ini boleh tak? Okey, macam ni Ego. Rasanya kalau kita nak ukur ketinggian dia Ego. Ketinggian kotak kalau dari ini. macam ini adalah panjang dia. Tapi betul. tinggi dia macam ni lah. Mungkin saya kena guna tangan Ego untuk dia letak macam ni. Tapi macam susah sikit. Okey, saya letak macam ni. Alright. Okey. Dan lebih kurang Ego tapi dia ada sikit. Sikit lagi. Sikit lagi. Ada kat bawah Okey. ni. Macam ni lah. Okey, jadi boleh tak bagi tahu cikgu, Ya. Satu kotak biji ni bersamaan dengan berapa batang aiskrim? Dia bersamaan dengan dua Sikit. dan sikit. Dua dan sikit. Dua dan sikit. So batang lebih aiskrim. kurang dua batang lebih kurang lah, dua batang aiskrim. Dia hampir lah, sikit lagi. Hampir sikit lagi lah. Alright. Okey. Ya. So kita nak cuba nak uji Sean pula. Oh, Kita okey. cuba kira Ya. ini menggunakan coklat. Oh. Coklat guna coklat. Tapi okey. nak gunakan coklat yang ini. Ya. Coklat tembikai. Okey. Coklat Cuba tembikai untuk Sean. ukur coklat biasa. Coklat betul lah. Ya, betul. Okey, cuba Okey. Sean kira. Okey, saya cuba Ego. So ini adalah panjang dia lah Ego. Panjang coklat. Panjang dia. Saya cuba. Saya letak di hadapan pula. Okey. Okey. Satu. Dia kena bersentuh ya. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Okey. Dia lebih kurang 6 dah Lebih sikit kurang enam lagi. Mungkin sikit. Mungkin 6,5 Ego. Alright, okey, 6,5 betul. sebab dia berakhir kat sinilah. Lebih kurang tekuk 6,5. Betul? Ya. Okey, so ini adalah contoh cara kita buat pengukuran menggunakan objek. Tapi kalau menggunakan anggota badan? Boleh? Macam cikgu cakap tadi, boleh tapi macam mana cikgu? Okey. Cikgu bagi kacang panjang ni tadi. Okey. So, cikgu nak Sean cuba gunakan unit jengkal. Jengkal. So jengkal tadi ibu jari sehingga jari penunjuk lah. Betul. Okey. So untuk kacang panjang, cikgu pegang kat sana. Okey, saya pegang kat sini. Okey ya. Saya mula kat sini. Satu. Okey. Dua. Dua. Tiga. Tapi sebenarnya ni jengkal ni cikgu saya boleh panjangkan Ego. Boleh cuba jangan. Macam ni. Tiba-tiba boleh. Tiba-tiba. Okey, So dia sebenarnya, lebih kurang. Unit Tapi jengkal ni dia ya. berbeza setiap orang. Kalau jengkal Sean dengan saya sama ke tidak? Tak tahu you kena check kan Ego, boleh ke tak? Okey, jom kita tengok. Saya punya 3 tadi Ego. 3. Kalau saya, jari saya besar ni. Boleh. Satu. Okey. Dua. Sikit je. Maksud sebab itulah dia disebut sebagai ukuran unit bukan piawai. Sebab dia tak sama dia untuk tak semua. sama, betul. Dia tak sama. So kita boleh gunakan kemahiran ni untuk membuat pengukuran kalau kita tak bawa pembaris kan. Macam kita jalan-jalan. Macam ingat tak dulu-dulu kalau kita nak beli ayah kita nak beli kasut. Dia bawa ukuran tali kan. Itu adalah ukuran bukan piawai. Iyalah sebab masa tu kalau tak bawa pembaris bawa tali kan Ego. Bawa tali sebab tali tu mudah untuk diikat kan. So itu kalau antara nak bawa kaki saya tu susahlah Ego, tak boleh. Susah kan. Itulah antara contoh ukuran bukan piawai. Okey. Contoh cikgu kalau saya nak ukur meja ni menggunakan badan saya kalau saya baring atas ni pun boleh kan sebenarnya? Boleh. Kita boleh gunakan apa saja sebab kita tadi ada dua iaitu objek dan juga anggota badan. So kalau kita tak nak gunakan objek, kita boleh gunakan anggota badan untuk membuat pengukuran. Okey cikgu. Okey, Sean rasa Sean nak cuba ukur apa? Apa kita lagi bagi yang lebih mencabar sikitlah. Mencabar sikit Ego, boleh. Cikgu nak tahu ukuran meja ni. Okey. Unit yang cikgu nak gunakan hasta. Gunakan hasta. So hasta ni daripada siku ke hujung jari. Okey, silakan Syah. Okey, so nak buat dekat depan ke Ibu? Mana-mana yang selesa? Okey, mungkin saya bergerak ke depan. Okey, nak bagi tahu juga kepada abang kameraman supaya orang di rumah boleh pun nampak boleh cara. nampak Lepas kan. tu murid-murid boleh itu dia. Laksanakan. Boleh buat sendiri ukuran ni dekat macam rumah. jengkal tadi saya boleh ubah je punya ni kan. Yang ni boleh tak boleh Ibu. Tak boleh. Tak boleh. Okey, macam ni daripada hujung ni. Okey. Satu. Okey, saya letak macam ni ya. Alright. Okey. Dua. Okey, boleh. Dia lebih kurang Ibu. Lebih kurang. Tiga.
4. 4,5 lah lebih kurang lah. Ini macam sebab ukurannya memang tak akan sama lah sebab Ya. kita pun itu pun disebut sebagai ukuran bukan piawai. Berbeza dengan ukuran yang piawai. Kalau ukuran piawai itu memang dah ditetapkan dah. Itulah ukurannya. Cikgu. Saya nak buat lagi satu, Ego. Macam tadi ada hasal, kita buat depa pula, Ego. Okey, boleh? Okey, saya bergerak ke hadapan lagi sekali, Ego. Boleh, silakan. Kita buat ukuran macam ni depa. kan. Sebab dia buka macam ni kan. Ya, angkat Daripada sini. seluas-luasnya. Sehingga sini. Wow. Tak sampai dah, cikgu. Hampir. Sikit lagi. Sikit lagi. Sikit lagi. Alamak, kaki sakit pula. Ukuran. Tapi saya rasa kalau saya mungkin penuh. Mungkinlah sebab cikgu kan lagi sebab tinggi, saya mungkin lebih depa tinggi cikgu dan, lagi ukuran besar tangan daripada lebih saya. Kan panjang. macam tadi jengkal cikgu lagi besar daripada Betul. Okey, jom saya. kita kira ukuran jengkal saya menggunakan pembaris ini dengan ukuran Sean. Okey. Okey. Saya punya jengkal 20 cm. Woi. Okey, kalau Panjangnya Sean tu. Okey, saya bila ukur ni kena mula daripada kosong lah, Ego. kosong ah. Cikgu tadi 20 20. Saya nak cuba panjangkan lagi. Tidak. Okey aja. Mungkin dalam 18.5. 18,5 lah, cikgu. Ada beza sedikit kan? Yalah, sebab itulah dia disebutkan bukan piawai. Bukan tu, piawai, sebab dia tak betul. sama untuk semua, tak standard lah. Tak standard, betul. Okeylah, sangat-sangat menarik. Ya, cikgu. Jadi cara pengiraan ni kita boleh gunakan untuk aktiviti di rumah. Cikgu, daripada ibu jari ke jari kelingking tu apa sebut tadi? Ni, jengkal. Jengkal. Okey, macam tadi cikgu 20 cm. Tapi daripada jari ni ke jari sini. kecil pula. Ni. Ini apa? Ini jengkal. Ini jengkal. Tadi lain. Ni pun jengkal ke, cikgu? Ada dua pendapat. Yang pertama gunakan ibu jari dengan jari telunjuk. Ya. Ada satu lagi yang daripada ibu jari sehingga jari kelingking. Oh. Dua-dua. Sebab ini adalah bukan ukuran bukan piawai. Ya. Jadi kedua-duanya kita terima. Baik. Sangat menarik kan, cikgu? Betul. Sebenarnya benda-benda ni nampak simple tapi sangat menarik. Ya, betul. Mungkin kepada mereka yang menonton di rumah pun boleh cubalah untuk mengukur meja anda. Dan sementara anda mengukur meja anda menggunakan jengkal anda, apa kata kita berehat seketika dan kembali semula ke Mahir di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali semula ke Mahir di Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Siron dan juga Cikgu Alfian. Baiklah, Cikgu, jom kita teruskan pengajar kita pada hari ini. Sebelum tu, Cikgu, saya nak tanya. Pada permulaan program ini, Cikgu ada sebutkan berkenaan dengan makanan berkhasiat dan juga makanan tidak berkhasiat. Bagaimana kita nak tahu sama ada makanan tersebut berkhasiat ataupun tidak, Cikgu? Okey, terima kasih Sean. Ya. Okey, satu misteri kita nak kenal pasti makanan itu berkhasiat ataupun tidak. Ya. Okey, kalau kita lihat di sebelah kanan Sean tu yang ada ini. Ya. piramid makanan. Okey, piramid makanan ni piramid makanan yang diperkenalkan semula oleh Kementerian Kesihatan Malaysia yang dibuat semakan semula untuk tahun 2020. Mesti tertanya-tanya kan apa beza piramid makanan yang 2020 punya? Okey, kalau kita perhatikan aras keempat yang ini, yang bawah dulu sekali. sebelum ni saya tu berada di aras ketiga. Tetapi maknanya yang ni dua selepas dia semakan semula berdasarkan situasi status kesihatan rakyat Malaysia, Kementerian Kesihatan bersama dengan pakar-pakar pemakanan, pakar nutrisi semua buat susunan semula. Okey. Apa beza makanan di aras bawah dengan makanan yang makin lama makin naik jadi kecil sampai membentuk piramid? Okey. Kita lihat yang pertama, yang bawah sekali. Kita lihat paling banyak. Okey, ada apa kat situ, Sean? Okey, saya nampak, Cikgu, ada perkataan dia ada sini, Cikgu. Buah-buahan, nampak pun ada macam sayur-sayuran. Ada buah rambutan pun ada, Cikgu. Betik, banana ataupun pisang. Betul. Okey, kalau perhatikan pola ataupun makanan yang berada di piramid makanan ni semua adalah makanan yang
bercitrakan makanan Malaysia. Oh, ya. Sebab dah Sean tak jumpa buah apple, Oh, tak ada, buah you? pear. Sebab ni adalah makanan yang disesuaikan dengan status pemakanan rakyat Malaysia. Jadi yang paling bawah tu, Ya. kalau lihat sayur-sayuran, kita kena ambil lebih ataupun 3 sajian ataupun lebih setiap hari. Oh, ya ke? Ya. Saya makan mungkin sekali dan 3 minggu, Ego. Tapi terbaliklah, yang ni kena 3 kali Maksudnya sehari. lepas ni, Ya. lepas Sean dah tahu piramid makanan, Sean kena amalkan diet Betul, pemakanan Ego. seimbang. Ya. Okey, buah-buahan pula. Berapa kali sajiannya dalam sehari tu, Sean? Dalam sehari tu macam cikgu sebutkan tadi kan, 3 kali lah, Ego. 3 kali untuk sayur, Oh, 3 kali untuk sayur. Kalau untuk buah? buahan, saya rasa sama lah, Ego. 2 kali. Oh, 2 kali? 2 kali. Oh, Okey. oh itu dah dia. Okey, nampak ada lah. jawapan kat tepi tu. Okey, Tak pasal seterusnya tadi. di aras ketiga, Ya. ada nasi, bijirin lain, bijirin lain tu macam oat. Okey, kemudian ada produk berasaskan bijirin penuh dan ubi-ubian. Ubi-ubian tu macam keledek, kentang dan sebagainya. Okey. Alright, dalam sehari 3 hingga 5 sajian sahaja. Maknanya macam Okey? saya makan pagi, makan tengah hari, makan malam. Betul. Macam tu lah, Ego. Sebab macam nasi tu kan makanan ruji kita. Ya. Ya, sebab tu kita perlukan kita dapat bekalan tenaga daripada makanan kita. Betul lah, Ego. Macam pagi saya makan nasi lemak, tengah hari saya makan nasi kandar, malam saya makan nasi goreng. Boleh kan, Ego? Okey. Alright, boleh, tapi nanti kita akan tengok sama ada betul ataupun tidak. Okey, baik. Seterusnya di aras atasnya yang nampak lebih kecil sedikit tu. Yang sini, Ego. Kita ada 2 bahagian. Ya. Sebenarnya di satu bahagian ada produk tenusu. Okey, susu, kita ada keju. Yang ini, okey. ya. Dan sebelah tu ada ikan. Okey, ada ayam, ada daging, Ada telur. Telur. Okey, berapa sajian yang disyorkan tu? Yang dituliskan sini untuk produk tenusu dan juga susu adalah 2 sajian setiap hari, Ego. Ya, betul. Dan di sini pula untuk ikan 1 sajian, 1 sajian. Ayam ataupun telur ataupun daging 1 hingga 2 sajian. Betul. Dan legum 1 sajian. Apa tu legum, Ego? Okey, legum tu tahu tak kalau macam kuaci, yes, yang dalam Dia macam kacang-kacang. Ya, bahagian dalam dia tu. Ya, okey. Okey. Ya. Alright, dan yang atas sekali tu. Kenapa dituliskan dia buat saiz tu kecil je? Maksudnya kita kena hadkan pengambilan. Ya. Itu lemak, ya ke? minyak, gula dan garam. Sebab tu cikgu pesan tadi gula-gula kena kurangkan. kurang. Bukan tak boleh, Ya. kita kena ada gula dalam badan, tapi kita kena hadkan pengambilan. Oh. Okey. Cikgu nak uji belakang piramid makanan tu. Ya. Ada satu sampul rahsia. Saya buka, Ego. Okey. Ni hadiah untuk saya, cikgu. Okey, apa Cuba ni? buka. Cikgu nak uji. Sean. Nak uji saya. Alamak, tiba-tiba ada ujian. Cikgu nak tengok dah. Cikgu dah penat mengajar tadi. Cikgu nak tengok Sean boleh tak? Okey, Ego, saya lengkapkan cuba. piramid sebab Saya cikgu letak nampak atas macam ada meja, Ego. kosong-kosong lah. Okey. Dekat sinilah. Okey. Ada apa tu? Nasib baik bukan makanan sebenarnya, Ego. Kalau tidak terus masuk mulut saya. Okey, ada buah nanas. Okey, yang pertama sekali buah nanas. Ya, buah nanas, Ego. Ya, letakkan Buah di nanas. aras mana? Di aras mana? Kategori apa sebab tu? dia sangat dekat kan. Saya nampak dah buah-buahan dekat sini. Okey. Saya letak kat tepi sini kan, Ego? Boleh. Boleh ya? Itulah dia. Okey, seterusnya Okey. saya tolong buka. Okey, yang ni pula, Ego. Okey, yang itu Ini carrot. carrot Carrot di lobak, bahagian mana? Okey, ini buah-buahan. Sayur-sayuran. So saya letak sebelah sini lah. Tengok betul tak? Iya. Betul, cikgu? Nanti saya simpan jawapan saya. Alamak. Okey, seterusnya roti. Okey, roti. Di bahagian mana roti tu? Roti. Saya rasa alamak, jawapannya tak dekat sini. Mungkin dekat Kategori mana? sini, Ego? Mungkin lah. Okey, tak apa. Saya cubalah. Cikgu kalau salah jangan marah, Ego. Saya rotan. Alamak. Alamak. Okey, tak apa. Okey. Nanti kita tengok. Okey. Ikan. Comelnya. Okey, ikan. Mestilah tadi dah ada sini ikan. Dah ada kat jawapan kat situ. Okey, dekat sini. Okey. Kan ada dekat dalam. Okey, tak apalah, dekat sinilah. Dan yang terakhir sekali gula. Gula. Sebab saya suka gula, Ego. Okey. Tapi macam cikgu cakap tu, Ambil banyak ke, sederhana ke, ni sikit gula ke lah atau kat ambil sini. paling sedikit? paling sedikit lah. Saya letak atas sekali sini, Ego. Okey. 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 Saya semak jawapan. Ya, cikgu. Ada satu kena betulkan. Okey. Sebab kalau tengok jawapan tu, dah ada pasangan dia dekat aras tu.
Oh, iyalah cikgu. Alamak. Yang mana satu? Yang inilah cikgu. Roti. Okey, boleh buka balik. Okay, sepatutnya dia berada di aras sini yang ya. Yang kedua. Yang ketiga daripada atas. Yang ketiga daripada. Okey, 1 2 3. Yang inilah. Okey, pandai. Bagi tepuk tangan untuk Yeay. Okey, Sean. Ya. Tadi kita ada cerita pasal nasi lemak lah, apalah yang Sean ambil tu kan? Ya. Okey, mesej ni. Cikgu nak tunjukkan kepada Sean. Ini antara contoh pinggan sihat Malaysia yang diperkenalkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Pernah dengar tak suku-suku separuh? Pernah itu. Pernah suku-suku separuh tu maksudnya apa? Okey, cikgu nak tunjukkan gambar. Pinggan suku-suku separuh. Okey, nampak kat sini? Ya. Yang dimasukkan suku-suku separuh, ni okey. Yang ini suku bahagian dan separuh bahagian. Bahagian yang separuh ini merujuk kepada buah dan juga sayur-sayuran yang kita kena ambil paling banyak. Okey, kalau dekat dalam piramid makanan tadi tu dia berada pada aras paling bawah kita kena lebihkan. Yang paling banyak. Paling banyak, betul. Okey, kemudian suku ini ialah nasi, mi, roti, bijirin, produk bijirin dan ubi. Okay, manakala ikan, ayam, daging dan kekacang suku bahagian. Okey. So dia bagaikan nisbah lah juga. Kalau contoh kita makan yang paling banyak tu adalah sayur-sayuran kan. So daripada tu sebahagian daripada yang separuh tu suku daripada yang bukan suku lah tapi separuh daripada tu ataupun sukunya adalah untuk ikan, ayam dan seterusnya untuk bijiran, roti, nasi lah. Betul. Okey Sean, kalau kita cakap je macam tak guna kan? Kalau kita buat lagi seronok. Betul cikgu. Okey, so hari ni cabaran hari ni cikgu nak uji Sean. Menggunakan bahan-bahan yang ada kat depan kita, kita nak hiaskan makanan kita ikut panduan yang dah cikgu perkenalkan tadi. Cikgu, dan saya rasa untuk itu kita pun ada satu video yang menunjukkan penyediaannya. Okey, jom kita tengok video tersebut. Hai, saya Alia Farisha binti Alfian. Ini mama saya. Hari ini kita akan membuat chicken wrap. Bahan-bahannya ialah roti pembalut, sos, mayonis, isi ayam, isi ketam, tomato dan salad. Mula-mula bakkan sos. Kemudian mayonis. Ayam. Terus si ketam. Tomato. Lagi? Salad. Salad letak sikit ke banyak? Banyak. Lagi dah suka sayur? Suka. Terus kita Boleh. lipat. Okey, ini hasilnya. Kita buat apa lagi? Jumpa lagi. Sampai jumpa. Bye. Wah, menariknya video tersebut cikgu. Yang tu kita akan buat cikgu. Saya dah sangat teruja. Okey. Okey, jom kita mulakan cikgu. Macam mana kita nak sediakan bento cikgu? Okey, yang hari ni kita akan buat satu aktiviti iaitu bento
makanan. Ah. Okey. Kita nak tarik minat budak-budak, kanak-kanak khususnya. Kadang-kadang dia orang tak suka makan sayur, tak suka makan buah. Saya pun Jadi tak suka kita juga. buat satu hidangan dengan dekorasi yang menarik untuk tarik perhatian mereka. Okey. So gunakan bahan-bahan yang ada, jom kita buat. Okey. Dan di sini cikgu saya ada pisau cikgu, tapi kepada adik kita yang ada di rumah, pastikan bila nak gunakan benda-benda tajam tu dengan pengawasan orang yang lebih tua ataupun ibu bapa anda. Ya, kalau boleh janganlah pegang sehingga dapat kebenaran daripada ibu bapa. Okey cikgu, saya akan cuba cikgu. Dekat sini saya nampak ada ni apa ni, lobat kan cikgu? Lobat. Saya nak buat corak-corak cikgu. Okey, ini apa ni? Pun. Okey. Itu dia. Ni satu. Ini pun boleh tak macam tu kan? Ini pun kita boleh buatlah cikgu. Okey. Nak bagi menarik kan cikgu? Nak bagi kita kerja untuk makan. Okey. So kepada mereka yang ada di rumah pun boleh sediakan bento bersama dengan ibu bapa anda. Betul. Ataupun abang hari-hari kakak anda. boleh hiaskan makanan macam ni. Sebab tu cikgu, kadang-kadang kalau kita pergi restoran kan, walaupun dia makanan yang kita boleh sediakan kat rumah, tapi cara penyediaan makanan kalau lagi menarik memang orang akan pergi kan. Tapi sekarang memang PKP kita tak dapat pergi lah. Jadi kita kena buat dekat rumah lah. Kita buat restoran kat rumah pula. Betul. Bagaikan restoran kat rumah. Okey. Ada ni. Ini. Cikgu buat bentuk macam tu. Saya pun nak buat lah. Okey. Saya nak tambah sikit lah. Ini. Okey. Saya tambahkan buah. Cikgu, yang makanan macam ni kan untuk buat hiasan ya. Dia kena makanan yang kena tahan lama ataupun tak mudah cair ke macam mana cikgu? Tak juga. Ya. Dia bergantung kepada kita punya bahan-bahan yang kita selalu gunakan di rumah saja. Okey, yang penting makanan tersebut berkhasiat. Betul lah cikgu. Okey. Wow, cikgu punya cantik lah. Saya pun tak tahu apa saya buat sini. Ini sebenarnya inspirasi daripada anak saya. Oh, ya ke? Arnab ni antara haiwan yang dia paling suka. Okay. Nampak tak macam Arnab? Ada rupa Arnab. Comelnya. Okey. Saya menggunakan konsep lain cikgu. Saya menggunakan konsep bunga-bunga. Wah. Macam jadilah. Dalam taman. Dan juga bangunan. Okey. Sangat menarik. Okey, tak apa, kita tambah ayam. Tambah ayam. Itu dia. Saya tambahkan telur lah untuk melengkapkan lagi makanan kita hari ini. Okey, cantik jom kan? kita tunjukkan kepada penonton kita. Kepada mereka yang ada di rumah, anda pun boleh sediakan makanan sebegini dengan menggunakan konsep suku separuh. Dan sebelum kita teruskan lagi, apa kata kita berehat seketika dan kembali semula ke Mahir di DIRT TV KPM. Jom kita makan. Jom. Didik TV KPM. Kembali semula ke Mahir di Didik TV KPM bersama dengan saya Sean Steven dan juga Cikgu Alfian. Baiklah cikgu, sebelum kita mengakhiri program kita pada hari ini, mungkin cikgu boleh berikan rumusan kepada apa yang kita belajar pada hari ini. Okey, terima kasih Sean. Okey, apa yang kita dah belajar hari ini, yang pertama sekali tadi berkaitan dengan cara untuk memilih makanan yang berkhasiat dan juga makanan yang tak berkhasiat. Jadi cikgu harap semua murid jelas macam mana nak menentukan makanan berkhasiat dan makanan yang tidak berkhasiat. Kalau lupa, boleh rujuk kita punya piramid makanan dan juga cadangan makanan pinggan sihat Malaysia suku-suku separuh tu. Cikgu. Dan sebelum tu pun cikgu ada sentuh berkenaan dengan apa yang akan berlaku apabila kita tak dapat makan makanan yang berkhasiat dan juga makanan kalau kita makan terlalu banyak makanan pula. Okey. Itu adalah berpunca daripada pengambilan makanan yang tidak menepati nutrisi pemakanan dan juga aktiviti fizikal yang tidak kita laksanakan. Ya, betul. So untuk mengekalkan kesihatan, kita kena jaga dua, pemakanan dan juga gaya hidup. Okey. Dan yang terakhir tu sebelum kita berehat tadi, kita juga ada buat satu aktiviti di mana kami telah pun menyediakan berdasarkan konsep yang diterangkan oleh cikgu, iaitu suku-suku separuh, di mana kami telah pun sediakan bagaikan bento. Di mana kami dapat melihat
bukan perbezaan tetapi yang telah diletakkan di tepi lah. Kita susunkan ada nasi, ada sumber protein, sumber sayur-sayuran dan buah-buahan untuk memastikan bahawa makanan yang kita makan tersebut adalah makanan yang seimbang. Seimbang, itu yang paling penting. Ya, dan bagaimana untuk kita untuk memberikan kita motivasi untuk makan makanan yang berkhasiat, kita bolehlah seperti yang disusunkan oleh kita tadi kan, Cikgu? Betul. Berbagai bentuk macam Cikgu tu macam dihasilkan tu macam anak kan, Cikgu? Arnab. Sangat cantik. Baiklah Cikgu, seperti yang Cikgu sebutkan tadi, selain daripada pemakanan kita juga adalah aktiviti senaman kan, Cikgu? Senaman. Dan betul. oleh itu kita pun ada satu aktiviti sekarang, Cikgu. Betul. Ya. Yeah. Okey, tapi sebelum tu kita nak merakamkan ucapan terima kasih kepada semua barisan petugas hadapan negara yang sekarang ini sedang bertungkus lumus untuk memastikan rangkaian penularan COVID-19 berjaya diputuskan. Ya. Tidak dilupakan juga penghantar makanan. Sebab kita tengah cerita pasal makanan, jangan lupa petugas yang menghantar makanan kepada kita. Ya, Okey, Sean, jom kita teruskan dengan aktiviti seterusnya. Okey, jom kita dengarkan muzik dulu, Cikgu. Okey, saya nak cabar Sean, jom kita Aram Sam-Sam. Ram Sam-Sam. Baiklah. Okey, jom. Yang di rumah pun boleh bersedia. Okey, sedia. Okey, pergerakannya akan jadi lebih laju. Okey. Okey, sedia. Okey, yang di rumah pun boleh bangun. Okey, rolling. Okey, sini. Sekarang rolling. Rolling. Okey, Shan, tarik nafas. Okey, kita buat lebih laju sikit Okey. Okey. Boleh, Cikgu. Semua tenaga. Tarik nafas. Okey, tadi macam tak laju. Kita nak laju lagi kali tu. Kita cukup laju tadi tu. Okey, kita cukup laju. Laju lagi. Tarik nafas. Ada lagi ke, Cikgu? Ada lagi? Terima kasih kepada anda semua kerana menonton Mahir. Jangan lupa untuk sentiasa mengikut SOP yang ditetapkan bagi menangani penularan COVID-19. Dan kita akan berjumpa lagi dalam episod yang seterusnya di Mahir di Didik TV KPM. Berjumpa lagi. Bye. Assalamualaikum. Saya Amna. Saya Nova. Kami Nawasta English. Ini roti. Ini telur. Ini mayonis. Ini lemon. Ini tomato. Ini tambah yang ada itu. Timun dua. dah siap. Roti sedapnya. Roti